Kenapa Chinese yang berada di Indonesia dikatakan lebih patriotis berbanding dengan Chinese yang berada di Malaysia, guys? Wah, kenapa? Jom kita semak video ni. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel daripada dahulu sampailah sekarang, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku sentiasa mendoakan semua subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel. Aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction kalau kita tengok di drama Politikus. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini dikatakan Kenapa Chinese Indonesia lebih patriotis berbanding dengan Chinese yang berada di Malaysia? Untuk kita mengetahui perbezaan di antara kedua-dua ini, jom kita tonton video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru aku akan bagi sedikit reaction mengenai pendapat aku mengenai video ini guys. Apa-apa pun jom kita layan dulu. Bicara soal perayaan keagamaan dan kaum, Malaysia dan Indonesia mempunyai banyak persamaan. Antaranya perayaan Tahun Baru Cina ataupun perayaan Imlek. Namun yang membezakan antara Cina di Malaysia dengan kaum Tionghoa di Indonesia adalah pada penguasaan bahasa rasmi atau dalam bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan. Ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan orang Malaysia mengenai rahsia sukses Indonesia melakukan asimilasi antara penduduk pelbagai kaum. Tidak jarang yang menjadikan Indonesia, khususnya kaum Tionghoa di sana, sebagai contoh keturunan Cina atau Tionghoa yang cintakan negara dan tidak bersikap rasis. Nama saya Johnny Matius, tapi saya biasa dipanggil Johnny Lim. Saya dari veteran marinir dari Kesatuan Taifib. Saya keturunan Tionghoa, tapi tumbah darah saya Indonesia. Melayu dah guys. Kalau mengikut statistik, di ASEAN negara yang mempunyai warga negara berketurunan Cina terbesar adalah Indonesia dengan 7.6 juta. Banyak guys. Di tempat kedua adalah Thailand dengan 7.2 juta dan barulah Malaysia dengan 6.9 juta. Jadi, apakah rahsia orang Cina di Indonesia terlihat lebih fasih berbahasa Indonesia berbanding orang Cina di Malaysia? Inilah drama Politikus. Okey, jom kita semak guys. Apa sebenarnya yang menjadikan Chinese di Indonesia itu lebih patriotis? Okey, ini adalah channel drama Politikus akan membongkar kisah tersebut. Jom semak. Sebenarnya persoalan bahasa bukan sekadar percakapan. Ia adalah inti kepada persoalan besar pembinaan peradaban atau ketamadunan sesebuah negara. Seorang Chinese di Indonesia bisa berbahasa Indonesia bukan sahaja menunjukkan kesatuan dengan warga negara kaum lain. Ia juga menimbulkan semangat patriotisme. Sudah pasti bukanlah kami bermaksud warga negara yang tidak cekap berbahasa rasmi atau bahasa kebangsaan itu tidak bersikap patriotik. Bukan. Tapi ia merangsang pembentukan jiwa negara bangsa yang lebih solid. Buktinya, sejak merdeka hingga kini, Malaysia masih lagi berbicara tentang pembentukan negara bangsa yang tidak selesai-selesai. Padahal sudah hampir lebih 70 tahun meh. Sedangkan di Indonesia, persoalan ini sudah selesai. Well, bukan hanya di Indonesia. Majoriti negara besar sebetulnya sudah beres pembentukan negara bangsa. Lihat Jepun, Korea, Turki, termasuk negara Arab di Timur Tengah. Namun ini sangat berbeza dengan Malaysia. Kenapa ya? Ada yang beralasan ini gara-gara Malaysia terdiri dari pelbagai kaum yang mempunyai bahasa yang berbeza. Bukan itu saja, tanpa disedari,
dua kaum terbesar di Malaysia setelah kaum Melayu berasal dari dua tamadun kuno dunia, iaitu China dan India. Jadi, dua peradaban baru yang bertembung dengan satu kaum asal iaitu Melayu yang juga mempunyai sejarah peradaban yang tidak kalah dengan tamadun China dan India. Namun stop, kejap. Kalau itulah alasan kita, bagaimana pula dengan Indonesia yang mempunyai 718 bahasa berbeza yang dituturkan oleh 1340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Mereka mempunyai 1340 bangsa, sedangkan kita hanya 3 kaum. Nah, disinilah terletaknya inti perbincangan. Adakah perbandingan antara 3 kaum di Malaysia versus 1340 suku di Indonesia itu perbandingan yang fair? Sebabnya walaupun Malaysia hanya mempunyai 3 bahasa yang berbeza, di Malaysia tidak menjalankan proses asimilasi bahasa seperti yang terjadi di Indonesia. Sebaliknya, Malaysia masih mengamalkan integrasi. Jadi apa bezanya? Bezanya ada banyak, tapi kami memilih untuk fokus kepada satu sebab utama, yaitu pendidikan. Pendidikan di Indonesia tidak wujud dua aliran berbeza. Bukan hanya mereka bertanah air satu, berbahasa satu, dan berbangsa satu. Indonesia juga berpendidikan satu. Oh, okey. Inilah yang disebut asimilasi tadi. Asimilasi. Sementara di Malaysia, wujud dua aliran pendidikan primer dari dulu sehingga kini. Yang pertama, sekolah kebangsaan, iaitu sistem yang memakai bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Dan yang kedua, sekolah vernakular yang memakai bahasa ibunda, iaitu Mandarin atau Tamil. Ya, masih lagi. Walaupun begitu, jangan salah faham. Sekolah vernakular tetap mengajar subjek bahasa Malaysia dalam sekolahnya. Hanya saja ia tidak menjadi bahasa percakapan atau pertuturan utama oleh anak-anak dan para guru. Di antara dua ini, wujud sebuah lanjutan dari pertembungan antara sekolah kebangsaan dan sekolah vernakular, iaitu sekolah jenis kebangsaan yang masuk dalam kategori sekolah kebangsaan. Ini menjadi alternatif kepada kaum-kaum tertentu dalam pendidikan. Sekolah jenis kebangsaan ini sama ada jenis kebangsaan Cina ataupun jenis kebangsaan Tamil. Jenis kebangsaan. Sungguh pun begitu. Persoalannya adalah, adakah semua warga negara di Malaysia, terutama yang berbangsa Cina, fasih berbahasa Malaysia? Kajian dari Fakulti Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM terhadap 414 pelajar sekolah jenis kebangsaan Cina di Kuantan mendapati hanya 55.7% masih tidak fasih berbahasa Melayu. Ya, ini tidak dapat dinafikan. Walhal berdasarkan Perlembagaan 152, bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi, manakala Akta 1963 dan 1967 mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini bermakna bahasa Malaysia bukan untuk bangsa Melayu sahaja, sebaliknya untuk sebuah bangsa Malaysia. Kalau di sekolah jenis kebangsaan pun tahap kemahiran bertutur bahasa Malaysia kurang dari 50%, apakah mungkin peratus ini meningkat ketika di universiti dan ketika di alam pekerjaan nanti? Tidak heran isu pendidikan dan sekolah sering menjadi modal politik di Malaysia. Sama ada pihak yang menentang seperti sebahagian parti-parti berasaskan Melayu, atau ada pihak yang menyokongnya seperti parti-parti kaum Cina di Malaysia. Sampai ke sudah, Malaysia tidak akan pernah maju jika hal ini sering menjadi permainan para politikus untuk mendapatkan kuasa. Yang menjadi eksperimen dan uji kaji dan diberikan harapan palsu adalah rakyat dan generasi-generasi baru yang akan mendiami Malaysia 10 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun ke hadapan. Sebagai penutup, kemajuan sesebuah negara bergantung kepada jiwa sesebuah negara untuk dipersembahkan kepada dunia. Dan jiwa sesebuah negara ditentukan oleh jiwa sesebuah bangsa. Bangsa di sini bukanlah bangsa yang terpisah oleh sekat-sekat bahasa ataupun ras, tetapi bangsa Malaysia atau bangsa Indonesia. Bangsa sesebuah negara, negara bangsa.
Bahasa jiwa bangsa menjadi kata-kata keramat yang masih lagi menjadi teori di Malaysia. Manakala kalimat dalam lirik lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, sudah menjadi realiti di dalam masyarakat Indonesia. Takkanlah ketika Indonesia sudah menjadi 4 kekuatan besar ekonomi dunia, Malaysia terkial-kial dengan wacana dan diskusi pembentukan bangsa Malaysia dan isu-isu bahasa yang seharusnya sudah diselesaikan dari awal lagi. Guys, secara keseluruhannya kalau kita tengok memang betul lah perbezaan yang begitu ketara sekali di antara kedua belah negara, iaitu negara Malaysia dan juga negara Indonesia, di mana kalau kita tengok Chinese di Indonesia ini dikatakan lebih patriotis berbanding dengan Chinese yang berada di Malaysia. Benda itu kita tidak dapat nafikan dan benda itu adalah betul, guys. Chinese yang berada di Indonesia ini boleh dikatakan mereka ini lebih fasih berbahasa Melayu, walaupun sebenarnya bahasa pengantar bagi Chinese di Indonesia sesama keluarga mereka masih lagi menggunakan bahasa Cina ini untuk sesama keluarga mereka. Tetapi kalau kita tengok boleh dikatakan semua masyarakat Chinese di Indonesia begitu fasih di dalam bahasa Melayu, sebab kalau kita tengok di Indonesia mengamalkan satu sistem, iaitu sistem asimilasi. Sebenarnya daripada sistem asimilasi inilah sebenarnya Indonesia dapat membentuk Chinese yang berada di Indonesia ini mampu untuk menjiwai ataupun mampu patriotis bersama dengan negara Indonesia, iaitu mampu boleh dikatakan fasih dalam berbahasa Melayu. Kalau kita tengok melalui daripada sistem asimilasi ini, daripada di bangku sekolah lagi mereka telah dididik bagaimana untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu, sampailah di peringkat sekolah menengah di mana mereka telah terbiasa dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Dan kalau kita tengok perbezaan yang boleh dikatakan perbezaan yang besar yang berlaku di Malaysia, walaupun di Malaysia kalau kita tengok kepada sistem dia, di mana kalau kita tengok sistem persekolahan di Malaysia ini, biasalah dia terbagi kepada 2 aliran, sekolah menengah dan juga jenis sekolah menengah. Dan tidak dinafikan di sekolah jenis sekolah menengah itu mereka masih lagi menerapkan bahasa Malaysia sebagai subjek utama mereka, tetapi bahasa pengantar ataupun bahasa mereka masih lagi diutamakan. Dan sebenarnya kalau kita tengok Chinese yang berada di Malaysia ini boleh dikatakan ada beberapa persen sahaja yang mampu untuk berkomunikasi dengan begitu fasih sekali dalam bahasa Melayu. Kalau kita tengok Chinese yang berada di Kelantan sendiri, mereka begitu fasih dalam bahasa Kelantan. Dan kalau kita berkomunikasi dengan mereka sekalipun, bahasa ataupun logat China tu memang tiada sudah, guys. Dan kalau kita tengok seperti di Sabah, ada certain tempat memang Chinese di sini yang memang fasih sudah berbahasa Melayu, ada yang boleh berkomunikasi dalam bahasa dusun, kedazan dan sebagainya. Mungkin kalau kita tengok kenapa Chinese yang berada di Malaysia ini kurang patriotis sikit, mungkin dia pengaruhi ataupun hasil didikan daripada family maupun persekitaran. Dan kalau kita tengok seperti di bandar-bandar utama, seperti bandar-bandar besar seperti di KL dan seperti di KL, di Selangor dan beberapa negeri-negeri yang lain, boleh dikatakan penguasaan bahasa Melayu itu masih kurang. Tetapi sebenarnya tidak dapat dinafikan bahawa sebilangan daripada Chinese di Malaysia ini ada beberapa negeri mereka mampu untuk berkomunikasi mengikut logat-logat negeri-negeri tertentu. Itulah menjadi persoalan, mungkinkah Chinese di Malaysia ini kurang patriotis, mungkin disebabkan daripada pengaruh persekitaran, persekolahan dan bagaimana. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.